Kumpulan 4. Tajuk Agama sebagai Pedoman Hidup. Selamat sejahtera, salam satu Malaysia dan salam kasih sayang. Warga Dewan sekalian, bersyukur kita kerana bertemu lagi dalam gelanggang forum bersama saya, Keshwini anak perempuan Gobala Krishnan, selaku moderator anda pada petang yang berbahagia ini. Para hadirin yang dihormati sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel yang terdiri daripada remaja yang berfikiran kritis dan berinformasi, izinkan saya mengupaskan tajuk forum kita pada hari ini terlebih dahulu, iaitu agama sebagai pedoman hidup. Saya pasti warga Dewan sekalian mempunyai agama dan kepercayaan masing-masing yang menjadi ikutan dan panduan hidup bagi memastikan diri tidak terjerumus ke jalan yang serong. Namun, hadirin sekalian, pernahkah difikirkan apakah maksud sebenar agama secara umumnya? Baiklah, izinkan saya menjawab persoalan tersebut. Menurut Wikipedia, agama pada lazimnya bermakna kepercayaan kepada Tuhan atau sesuatu kuasa gaib dan sakti seperti dewa, dan juga amalan dan institusi yang berkait dengan kepercayaan tersebut. Agama dan kepercayaan merupakan dua perkara yang sangat berkaitan. Namun, agama mempunyai makna yang lebih luas, yakni merujuk kepada satu sistem kepercayaan yang kohensif, dan kepercayaan ini adalah mengenai aspek ketuhanan. Kepercayaan yang hanya melibatkan seorang individu lazimnya tidak dianggap sebagai sebuah agama. Sebaliknya, agama haruslah melibatkan sebuah komuniti manusia. Baiklah para hadirin, berikut merupakan takrif bagi agama. Sangat menarik, bukan? Kembalilah kita ke tajuk utama hari ini, iaitu agama sebagai pedoman hidup. Agama ini dikatakan pedoman hidup kerana menyaran kepada kebaikan. Setiap ajaran agama sebenarnya telah menggariskan kod etika yang wajib dilakukan oleh penganutnya. Maka agama bertugas sebagai kawalan rakyat dan menjadi pedoman hidup. Agama juga telah menjawab pelbagai soalan yang tidak mampu dijawab oleh akal manusia sendiri. Contohnya soalan kehidupan selepas mati, matlamat hidup, soal nasib dan sebagainya. Bagi kebanyakan manusia, soalan-soalan ini adalah menarik dan untuk menjawabnya adalah perlu. Maka agama itulah digunakan untuk menjawab soalan-soalan tersebut. Terlalu asyik saya berbicara tentang topik kita sehingga terlupa pula mahu memperkenalkan ahli-ahli forum yang sungguh bergaya pada hari ini. Baiklah sidang hadirin, sebelum tirai forum dibuka bagi menelusuri lebih mendalam topik perbincangan, izinkan saya memperkenalkan ahli-ahli panel terlebih dahulu. Ahli panel pertama yang ayu lagi manis ialah saudari Yap Pei Yi. Apa khabar saudari? Khabar baik. Terima kasih saudari pengerusi. Pengerusi sihat ke? Sihat juga saudari, terima kasih. Seterusnya, ahli panel kedua yang nampak malu tetapi bijak berkata, iaitu saudari Meshalini. Apa khabar saudari? Terima kasih saudara pengerusi, saya berada dalam keadaan yang baik. Salam forum buat semua. Ahli panel ketiga pula nampak yakin dan tenang ialah saudari Arshini. Selamat datang saudari. Terima kasih saudari pengerusi majlis. Yang dihormati ahli panel dan sidang hadirin. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Dan terakhir sekali tak lain tak bukan tentulah ahli panel kita yang keempat, iaitu saudara T. Swan yang kacak bergaya orangnya. Selamat datang juga saudara. Terima kasih saudari pengerusi. Selamat sejahtera semua. Usai salam perkenalan daripada semua ahli panel,
Kembali kita kepada topik forum kita, agama sebagai pedoman hidup. Sidang hadirin dan ahli panel yang dihormati sekalian, izinkan saya membuka tirai diskusi forum remaja kita dengan soalan pertama yang saya akan ajukan kepada ahli panel pertama. Saudari PI, mohon saudari menerangkan antara kepentingan agama dalam kehidupan manusia. Terima kasih pengerusi dan salam sejahtera semua. Mengikuti tajuk forum hari ini, antara kepentingan agama dalam kehidupan kita ialah kebahagiaan hidup dicapai. Hal ini dikatakan sedemikian kerana setiap agama akan mengajar umat-umatnya supaya berkasih sayang, sama ada kasih sayang kepada pencipta, kasih sayang sesama manusia, dan kasih sayang kepada makhluk yang lain di muka bumi ini. Agama akan menyampaikan nilai-nilai murni ataupun akhlak serta etika yang perlu positif kepada seluruh umatnya. Tanpa didikan agama, tentulah manusia akan terjerumus ke lembah kehinaan disebabkan tidak mempunyai panduan hidup yang berkesan dan tepat dalam kehidupan mereka. Buktinya, dengan mempunyai keimanan dan sikap pegangan agama yang tebal, pastilah kita tidak akan melakukan kezaliman dan penganiayaan kepada insan lain seperti kes pembuangan bayi, kes pembunuhan, perogolan, penindasan dan sebagainya. Hal ini kerana agama kita mengajar kita supaya sentiasa berfikir secara rasional sebelum melakukan sesuatu. Bukan itu sahaja, kemusnahan alam sekitar juga dapat dielakkan. Agama pernah menyampaikan bahawa semua kehidupan di dunia ini merupakan ciptaan Tuhan dan kita tidak patutlah merosakkan ciptaan yang indah tersebut. Sehubungan dengan itu, pegangan agama yang kuat dapat membentuk nilai sosial yang tinggi dalam kalangan masyarakat. Nilai sosial diri ini penting dalam melahirkan masyarakat generasi muda yang bertanggungjawab serta dapat memikul tugas membangunkan negara kita dengan efektif pada masa depan. Benarlah kata orang tua-tua, yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing, dan hati gajah sama dilapar, hati kumar sama dicerca. Dengan ini, sifat penyayang telah ditanam dalam jiwa masyarakat kita juga dapat mengurangkan kadar jelaya di negara kita dan setiap anggota masyarakat dapat hidup dalam keadaan yang harmoni, bahagia dan aman. Maka, jelaslah di sini bahawa didikan agama yang mantap mampu melahirkan masyarakat yang penyayang demi kebahagiaan hidup dicapai. Meninjau dari skop yang lebih luas, kepentingan agama yang seterusnya adalah untuk melahirkan generasi muda yang berjaya. Hal ini wujud akibat daripada kepercayaan dan kepatuhan kepada agama telah menjadi perkara utama dalam kehidupan ini. Pendedahan seseorang dalam ilmu agama membolehkannya menjadi seorang yang mulia, bernilai murni dan bersahaja. Dengan berpegang teguh pada tali agama dan mendalami ajaran kitab berdasarkan agama masing-masing, mereka akan memperoleh panduan hidup yang beragama serta berusaha mengaplikasikan nilai-nilai serta etika ini dalam kehidupan seharian mereka. Kerana mereka sedar bahawa cabaran dan gangguan sentiasa menunggu mereka. Misalnya, didikan agama dapat memantapkan pendirian seseorang individu supaya mempunyai pendapat diri sendiri yang kukuh dan tidak mudah berputus asa dalam kehidupannya, serta mengalami kehidupan yang terumbang-ambing bak kata peribahasa ibarat kapal yang tanpa anakoda. Peribahasa tersebut jelas menunjukkan bahawa pentingnya pegangan agama kepada kita apabila kita ingin mencapai sesuatu dalam kehidupan diri sendiri. Hal ini jelas menunjukkan bahawa pegangan agama yang kokoh menjadi petunjuk jalan dalam kehidupan pelajar, supaya mereka sentiasa berada pada jalan kebenaran. Pada masa yang sama, masyarakat dapat mencapai kecemerlangan dalam dunia dan di akhirat nanti dengan mengaplikasikan ajaran agama dalam
menghadapi godaan dan cabaran globalisasi. Dengan ini, masyarakat dapat mempunyai kepercayaan dan keyakinan diri yang kuat dan kokoh walaupun mengalami kegagalan. Dari kacamata yang lain, agama juga penting dalam membentuk tingkah laku yang positif dalam kalangan masyarakat. Hal ini berpunca daripada agama telah menjadi benteng pertahanan diri yang paling ampuh dan jitu untuk menangkis anasir-anasir negatif yang dibawa masuk melalui tingkap globalisasi. Dengan adanya didikan agama, masyarakat juga dapat membezakan permata dengan batu kerikil jika mereka menjadikan agama sebagai panduan hidup yang paling afdal daripada melibatkan diri dalam perkara yang buruk. Misalnya, solat yang merupakan aktiviti keagamaan harian membolehkan seseorang tidak meninggalkan agama sendiri dengan kehidupan mereka. Solat juga penting kerana aktiviti ini memainkan peranan sebagai tiang agama yang mampu mencegah kemungkaran. Sebagai contoh, seseorang remaja yang mempunyai pegangan agama yang kuat tidak akan dipengaruhi oleh rakan sebaya dan tidak akan terjerumus ke arah kejahatan. Hal ini kerana keyakinannya yang tinggi terhadap balasan perbuatan yang jahat dan balasan bagi yang berbuat kebaikan. Dengan perasaan takut terhadap balasan Tuhan, masyarakat akan menjauhi rakan sebaya dan juga aktiviti yang melanggar suruhan Tuhan supaya tidak merosakkan masa depan mereka. Rentetan daripada hal itu, seseorang yang mempunyai jati diri yang kokoh dan Allah yang mulia dapat dilahirkan. Benarlah kata Albert Einstein, agama tanpa ilmu akan buta, ilmu tanpa agama akan lumpuh. Isharlah bahawa agama penting merupakan antara wahana yang berkesan untuk membentuk tingkah laku yang positif dalam kalangan masyarakat. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada pengerusi. Terima kasih kepada panel pertama kita atas lontaran konsep yang utuh lagi berisi. Sebentar tadi, ahli panel pertama ada menyatakan bahawa agama dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara satu sama lain, membentuk sikap positif, mencapai kebahagiaan hidup dan melahirkan manusia yang berjaya. Justeru saya ingin mengajukan persoalan seterusnya kepada ahli panel kita yang kedua. Apakah peranan ibu bapa dalam membentuk peribadi anak-anak melalui pegangan agama? Terima kasih kepada pengerusi soalan yang amat menarik daripada pengerusi kita pada hari ini. Baiklah, sebenarnya Profesor Diraja Ungku Aziz pernah mengatakan bahawa rumah merupakan universiti pertama bagi anak-anak dan ibu bapa pula merupakan profesor pertama bagi mereka. Kata-kata ini jelas menunjukkan bahawa ibu bapa dan setiap ahli keluarga memainkan peranan yang sangat penting dalam pembentukan peribadi anak-anak melalui pegangan agama. Hal ini dikatakan demikian kerana anak-anak ibarat sehelai kain putih. Ibu bapa lah yang mencorakkan warna pada kain tersebut. Ibu bapa memainkan peranan penting bagi memastikan pembentukan sasya anak-anak dengan memberikan didikan agama yang sempurna dalam diri anak-anak. Berkata peribahasa Melayu yang sering menyatakan bahawa melentau buluh biarlah dari rebungnya. Peribahasa ini jelas menunjukkan bahawa pendidikan agama perlu diterapkan dalam diri anak-anak sejak kecil lagi agar anak-anak dapat membuka minda serta mengelakkan diri daripada terjebak dalam perlakuan negatif. Penerapan nilai agama dapat membantu anak-anak untuk berfikir secara rasional kerana mereka dapat membezakan antara perlakuan baik dan buruk yang dilakukan. Selain itu, anak-anak juga akan membesar dengan berpandukan ajaran agama. Didikan agama yang sempurna merupakan benteng yang ampuh untuk mengelakkan anak-anak terjebak dalam kancah gejala sosial. Anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang mementingkan didikan agama akan menjadi anak yang baik sasiah dan ahlaknya. Sebagai contoh, jika sesebuah keluarga mempunyai pegangan agama yang kuat,
anak-anak mereka akan mempunyai tingkah laku yang baik kerana madu satu tong rembesannya madu juga. Jelaslah bahawa pendidikan agama yang secukupnya sangat penting untuk membentuk sasiah anak-anak. Seterusnya, ibu bapa perlu menjadi suri teladan kepada anak-anak dalam pembentukan peribadi mereka melalui pegangan agama. Selain itu, memberi didikan agama yang secukupnya kepada anak-anak amat penting dalam membentuk dan mendidik mereka untuk menjadi insan yang soleh dan soleha. Ibu bapa merupakan contoh yang paling utama dalam hal akhlak dan penghayatan nilai. Sekiranya ibu bapa itu menghayati ajaran dan amalan agama di rumah, maka ini akan menarik anak-anak untuk mengikutinya dan begitulah sebaliknya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad, hendaklah kamu pastikan anak-anakmu belajar agama dan hendaklah kau baguskan akhlaknya. Ibu bapa haruslah mendidik anak-anak mereka sejak kecil lagi dalam memberi didikan agama dengan akhlak yang baik supaya mereka menjadi seorang yang berguna kepada agama, negara dan masyarakat. Setiap didikan dan pembentukan sasiah seorang anak bermula daripada ibu bapa. Sekiranya didikan itu dari didikan dengan cara yang baik, maka eloklah segala tingkah laku mereka seperti mana sabda Nabi Muhammad. Semua anak yang dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan suci bersih, maka kesalahan ibu bapa lah yang menjadikan mereka Yahudi, Nasrani dan Majusi. Di samping itu, ibu bapa hendaklah menerangkan kepentingan ajaran agama kepada anak-anak. Hal ini dikatakan kerana anak-anak dapat memahami kepentingan agama dalam kehidupan seharian mereka. Apabila anak-anak memahami ajaran agama dan mula mempraktikkan dalam dirinya, maka tidak mustahil seseorang itu melakukan perbuatan yang buruk. Dengan ini, pengukuhan diri dengan ajaran agama boleh menjadikan seorang anak lebih matang dan berfikiran rasional apabila menghadapi pelbagai situasi dalam kehidupan. Dengan ini, mereka akan mendahulukan ajaran agama sebelum melakukan sesuatu perkara. Bagi merealisasikan perkara tersebut, ibu bapa perlulah mengambil inisiatif dengan membawa anak-anak ke tempat sembahyang secara kerap dan menerangkan sejarah sesuatu Tuhan. Selain daripada itu, ibu bapa boleh membelikan buku-buku yang berunsur agama dan juga menerangkan unsur-unsur tersebut kepada anak-anak lebih terperinci. Tegasnya, pembentukan peribadi anak-anak melalui penerangan tentang kepentingan ajaran agama dapat melahirkan anak-anak yang berakhlak mulia dan berfikiran positif. Lontaran idea seterusnya, ibu bapa harus memastikan anak-anak sentiasa mematuhi ajaran agama masing-masing. Dengan ini, ibu bapa harus memastikan anak menghayati ajaran agama dan juga mengambil tindakan jika tidak mahu mematuhinya. Ibu bapa diamanahkan supaya mendidik anak-anak mengamalkan sembahyang dan perintah-perintah agama masing-masing semasa kanak-kanak. Contohnya, latihan ini bertujuan agar anak-anak dapat menghayati suruhan agama dengan sempurna ketika berada di peringkat sekolah rendah. Ini bertujuan supaya mengelakkan kemungkaran ini kerana orang yang benar-benar mengamalkan sembahyang pada masa yang tepat dengan betul, namun dia dianggap tidak akan melakukan perbuatan keji dan kemungkaran. Selain itu, rutin harian tanpa sembahyang adalah sia-sia dan juga seorang anak itu dianggap tidak berakhlak dan berbudi pekerti. Sesiapa yang menghancurkan hubungan dengan ajaran agama, maka dia tidak tentu boleh berjaya dalam kehidupan. Kesimpulannya, untuk melahirkan anak-anak yang soleh dan soleha, ibu bapa perlu memainkan peranan yang penting dalam mendidik anak-anak. Begitu juga di suasana keluarga juga boleh mempengaruhi perwatakan anak-anak. Keluarga yang mesra dan harmoni akan melahirkan personaliti yang positif, ceria dan sihat. Manakala keluarga yang kuncar-kancir, kerap bergaduh
dan berpecah belah menyebabkan suasana menjadi dingin dan kaku. Jika keadaan begini wujud dalam keluarga yang mempengaruhi perkembangan jiwa anak-anak. Sekian sahaja sidang hadirin. Saya serahkan semula kepada saudara pengerusi. Terima kasih kepada panel kedua atas pandangan yang amat bernas sebentar tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hendaklah kamu pastikan anak-anakmu belajar agama dan hendaklah kau baguskan akhlaknya. Dengan itu sudah terang lagi bersuluh bahawa peranan ibu bapa begitu vital dan signifikan dalam membentuk anak yang mempunyai khasiat terpuji. Baiklah, seterusnya saya ingin meminta pendapat panel ketiga tentang persoalan apakah akibat tiada pegangan agama dalam kehidupan manusia. Terima kasih kerana menjemput saya untuk berbicara dalam majlis forum ini, saudari. Baiklah, untuk menjawab persoalan ini, antara akibat tidak mempunyai pegangan agama di dalam kehidupan manusia ialah pertamanya keruntuhan akhlak seseorang manusia. Keruntuhan akhlak dan moral remaja pada masa ini adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan perlakuan remaja, seperti isu buli, pembuangan bayi, seks bebas, sumbang mahram, penyalahgunaan darah dan sebagainya. Isu berkaitan kanak-kanak dan remaja harus diberi fokus yang tinggi kerana jatuh bangunnya sesebuah negara itu bergantung kepada bagaimana organisasi-organisasi kerajaan dan juga bukan kerajaan serta ibu bapa memainkan tugas signifikan untuk menangani masalah keruntuhan akhlak dan moral di kalangan kanak-kanak dan remaja. Dalam Islam, telah ditetapkan agar kita memelihara kebajikan diri dan masyarakat daripada sebarang kemerosotan sama ada berbentuk fizikal maupun mental. Antara perkara yang wajib dijaga ialah memelihara agama, iaitu menjaga diri daripada melakukan perkara yang boleh menjejaskan imannya. Seterusnya, menjaga keselamatan tubuh badan. Tubuh badan kita perlu dipelihara daripada melakukan perkara yang boleh merosakkan tubuh badan ataupun akal, contohnya pengambilan alkohol dan dadah. Hubungan bebas merupakan satu perbuatan yang terkutuk dan paling dibenci dan dimurkai oleh Tuhan. Tetapi remaja pada masa ini tidak menghiraukan soal dosa dan pahala, halal dan haram, betul atau salah apa yang telah mereka lakukan. Perbuatan yang tidak bermoral ini berlaku kerana terlalu bebas dan tidak menjaga batas dalam pergaulan antara lelaki dan perempuan. Gejala keruntuhan moral yang muncul hari ini boleh membawa kepada pelbagai kesan terhadap akhlak dan masalah lain. Sebagai contohnya, penawar bagi penyakit AIDS masih belum dijumpai. Oleh itu, peranan dan didikan agama sejak kecil merupakan salah satu langkah untuk mencegah dan menghalang dari perbuatan yang tidak bermoral ini dilakukan. Jika ditinjau dari skop berbeza, kurang penghayatan dalam agama juga menyumbang kepada keruntuhan institusi keluarga. Sebagaimana yang kita tahu, setiap orang mempunyai kepercayaan agama masing-masing. Sama ada seseorang itu menganut agama Islam, Buddha, Hindu, Kristian atau lain-lain. Semua agama mengajar penganutnya membuat perkara yang mulia dan taat kepada setiap ajarannya. Dalam institusi kekeluargaan, pegangan agama yang kukuh dapat menjamin keutuhan rumah tangga serta kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Malangnya, kebanyakan masyarakat tidak mengamalkannya. Ibu bapa mempunyai peranan signifikan dalam memastikan setiap ahli keluarga mereka taat dan patuh terhadap agama yang dianuti. Sebaliknya, yang berlaku pada masa kini adalah mereka lebih mengutamakan kerjaya dan kesenangan di dunia tanpa menghiraukan soal agama. Era pembangunan ini, kebanyakan ibu bapa tidak menitik beratkan ilmu keagamaan. Mereka lebih mementingkan kebendaan dan kemewahan dunia berbanding di akhirat. Malahan, ilmu agama yang sedia ada tidak dihayati sepenuhnya. Mereka seolah-olah meletakkan kemewahan dan kesenangan di dunia di tempat pertama, manakala agama di tempat kedua. Oleh hal yang demikian, ramai kanak-kanak dan remaja bawah umur terjerumus dalam gejala sosial dan pergaulan bebas. Keruntuhan institusi kekeluargaan akan berlaku jika ajaran agama tidak menjadi kepentingan dalam sesebuah keluarga. Akhlak yang mulia datangnya daripada keluarga yang harmoni dan bahagia.
hasil daripada perbuatan yang melanggar batas agama seperti berjudi, mengambil minuman keras atau berzina dan sebagainya akan mengundang pelbagai isu yang akhirnya menyumbang kepada sesebuah keluarga hancur. Tiada lagi wujudnya kebahagiaan dan keharmonian dalam keluarga tersebut kerana perbuatan yang tidak bermoral berleluasa. Seterusnya, seseorang akan mudah terpengaruh dengan budaya luar apabila tidak mempunyai pegangan agama yang kukuh. Budaya negatif barat pada masa kini menjadi gaya terbaharu masyarakat negara ini, terutamanya generasi muda. Antara budaya negatif barat yang telah menjangkiti masyarakat di Malaysia adalah hedonism. Tamsilnya, segelintir golongan muda pada hari ini lebih memilih untuk mengenakan fashion ala barat seperti memakai pakaian yang menjolok mata serta tidak sopan. Fashion barat tidak mementingkan maruah si pemakainya, berbeza dengan fashion tradisional masyarakat tempatan yang penuh dengan kesopanan serta meningkatkan martabat si pemakainya. Sifat-sifat tersebut dapat dilihat pada pakaian tradisional seperti baju kurung, cheongsam, sari dan baju Melayu. Hedonism ialah istilah Greek yang membawa maksud keseronokan, kelazatan dan kegembiraan. Budaya ini melibatkan hiburan dan pergaulan bebas semata-mata. Buktinya, mereka gemar mengunjungi tempat-tempat hiburan seperti kelab malam dan parti malam. Kita sebagai rakyat Malaysia perlu menjauhi sepenuhnya budaya buruk ini kerana hedonism bertentangan dengan budaya ketimuran. Kita perlu menghormati adab serta berpegang kepada amalan dan ajaran agama masing-masing. Akhir sekali, timbul komplikasi dalam perpaduan antara kaum jika seseorang tidak mempunyai penghayatan yang mendalam terhadap agamanya. Hal ini demikian kerana setiap agama mengajar penganutnya supaya menghormati dan berbuat baik sesama manusia tanpa mengira bangsa dan agama. Kita ambil contoh Al-Quran yang mengajar manusia berlemah lembut dalam pertuturan ketika memberikan nasihat, berlaku adil dan saksama walaupun berlainan bangsa, agama dan keturunan, berbuat baik dengan ibu bapa serta menghormati hak orang lain. Pergaduhan dan perselisihan faham antara kaum berpunca daripada pemikiran manusia itu sendiri. Mereka tidak menghayati ajaran agama yang menyeru supaya manusia hidup bersatu padu. Hal ini memudahkan pergaduhan dan salah faham tercetus dalam kalangan masyarakat kita yang cetek dengan ilmu agama. Oleh hal yang demikian, penghayatan dalam agama adalah sangat penting dalam menjamin perpaduan kaum. Begitu hebat kata-kata dan pendapat yang diutarakan oleh panel kita sebentar tadi. Memang patutlah manusia berpegang kepada agama kerana tanpanya hidup kita menjadi gelap dan sia-sia. Sebagai contoh, sebelum kemunculan Islam di semenanjung tanah Arab, masyarakat Arab jahiliah menjalani kehidupan kucar-kacir kerana tiadanya Nabi atau Rasul, serta tiada kitab suci untuk menjadi petunjuk kehidupan. Hanya selepas kedatangan Islam, kehidupan Arab jahiliah mengalami proses perubahan yang baik dan amalan jahiliah tidak lagi diamalkan. Seterusnya soalan saya ialah apakah uslub yang boleh diambil pelbagai pihak selain daripada ibu bapa dalam memberikan didikan agama? Dipersilakan ahli panel keempat, Saudara Yiswan untuk memberi penjelasan. Terima kasih Saudari Pengurusi. Salam sejahtera saya ucapkan lagi kepada guru dan para hadirin sekalian. Pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang peranan pihak selain bapa dalam usaha menyemai ilmu agama dalam kalangan rakyat di Malaysia. Sebagai pembuka tirai isu perbincangan, saya akan mengupaskan peranan AJK dalam institusi agama dalam usaha ini terlebih dahulu. Untuk makluman semua hadirin, AJK institusi agama yang di sini merujuk kepada AJK dalam gereja, tokong ataupun masjid. Pada pendapat saya, AJK institusi agama merupakan antara pihak yang paling penting dalam usaha ini kerana mereka bukan sahaja berilmu pengetahuan luas terhadap bidang agama masing-masing, malah mempunyai pengalaman yang amat banyak dalam pengurusan aktiviti keagamaan. Bak kata peribahasa, hanya jauh hari yang mengenal manikam. Demi menjayakan usaha ini, AJK institusi agama perlulah kerap
menganjurkan program pendidikan keagamaan di negara kita kerana cara ini dapat menyampaikan ilmu keagamaan kepada agak ramai rakyat pada masa yang sama. Sebagai contohnya, ahli-ahli jawatan kuasa dalam sesebuah tokong, gereja ataupun masjid haruslah sentiasa mengajak ulama, pendakwah ataupun uskup yang berpengalaman untuk menyampaikan ceramah dan mengadakan kempen kesedaran seperti kempen tentang kepentingan mempunyai kepercayaan agama di negara kita. Dengan adanya bantuan yang padu daripada pihak ulama, pendakwah ataupun pihak uskup, kita akan dapat menyampaikan ilmu agama yang betul kepada rakyat ibu pertiwi kita dengan menggunakan cara yang paling sesuai dan mudah difahami oleh rakyat. Sebenarnya, pihak ulama dan pendakwah telah memainkan peranan yang amat penting dalam usaha penyebaran agama Islam sejak zaman dahulu. Buktinya, kehadiran Syekh Ismail dan Syekh Yusuf ternyata telah mempengaruhi pegangan agama masyarakat setempat di Asia Tenggara dan mengislamkan penduduk-penduduk tersebut. Selain itu, pendakwah-pendakwah Islam seperti Syekh Abdul Aziz, Maulana Abu Bakar dan Maulana Yusuf telah memainkan peranan yang amat penting dalam kegiatan dakwah Islamiah di Kerajaan Melaka semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka. Dalam konteks ini, AJK institusi agama juga perlu meminta bantuan daripada pihak media massa untuk menyiarkan ceramah ataupun kempen mereka secara langsung dan menyebarkan ilmu agama melalui saluran televisyen agama seperti Asia Oasis dan saluran Ansar. Berdasarkan teori peluru ajaib, saluran media massa mempunyai pengaruh yang amat kuat dan dapat mempengaruhi tingkah laku orang ramai secara langsungnya. Oleh itu, jelaslah bahawa AJK institusi agama haruslah kerap mengadakan program-program keagamaan demi menyampaikan ilmu agama kepada seluruh strata rakyat negeri kita. Bertitik tolak dari situ, bertepuk sebelah tangan, maka tidak berbunyilah sekiranya usaha penaik lelah AJK institusi agama tidak disambut dengan baik oleh pihak masyarakat. Hal ini kerana kebanyakan institusi agama merupakan pertubuhan bukan untung dan berkemungkinan untuk menghadapi masalah kewangan dalam penganjuran program pendidikan agama. Justeru, demi membantu menjayakan usaha ini, pihak masyarakat haruslah memberikan sokongan yang padu kepada AJK institusi agama. Sebagai contohnya, pihak masyarakat yang berkemampuan haruslah menderma kepada institusi-institusi agama, manakala pihak masyarakat yang mempunyai masa lapang haruslah menjadi sukarelawan untuk membantu menguruskan program-program tersebut yang dianjurkan oleh pihak institusi agama. Dengan adanya sokongan yang padu daripada pihak masyarakat, pihak institusi agama akan dapat mempunyai sumber kewangan dan sumber tenaga manusia yang lebih cukup untuk mengadakan program-program pendidikan agama di negara kita dengan lebih kerap. Tegasnya, pihak-pihak masyarakat haruslah memberikan kerjasama dan bantuan yang padu kepada AJK institusi agama, terutamanya dalam penganjuran program-program yang berkaitan dengan pendidikan agama. Bab kata peribahasa, berat sama tipikal, ringan sama dijinjing. Bulat air kerana pembetong, bulat manusia kerana mufakat. Sebagai lontaran idea yang seterusnya, pihak sekolah memainkan peranan yang amat penting dalam pemumpukan ilmu agama dalam kalangan masyarakat. Hal ini kerana sekolah merupakan tempat menuntut ilmu yang paling utama untuk rakyat negeri kita sejak kecil lagi dan diumpamakan sebagai landasan utama untuk membentuk pribadi seorang pelajar. Jadi, pihak sekolah haruslah melunaskan tanggungjawab yang terletak di atas pundak mereka untuk mencurahkan ilmu agama ke dalam sanubari pelajar-pelajar. Sebagai tamsilannya, guru-guru subjek pendidikan Islam haruslah mengajarkan ilmu yang terkandung dalam keenam-enam bidang pembelajaran yang telah digariskan dalam komponen adab dan akhlak Islam dalam pendidikan Islam KBSM dengan bersungguh-sungguh semasa proses pengajaran di dalam kelas. Antaranya bidang pembelajaran tersebut adalah seperti adab dalam kehidupan seharian, adab dalam kehidupan bersosial, adab dalam menunaikan ibadah, adab menuntut ilmu dan sebagainya. Dalam konteks ini, guru-guru seharusnya
menjalin hubungan yang ibarat seikat bak sirih serumpun bak serai dengan ibu bapa supaya tingkah laku pelajar di rumah dan di sekolah dapat dipantau dengan penuh perhatian. Tambahan pula, seperti yang pernah disarankan oleh penolong pengarah bahagian pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2015, program dakwah sepatutnya dilaksanakan dan gaya hidup Islam sepatutnya dihidupkan di sekolah-sekolah agama demi menyampaikan lebih banyak ilmu agama Islam kepada pelajar-pelajar. Tegasnya, pihak sekolah sememangnya memainkan peranan yang amat penting dalam menyemai ilmu keagamaan dalam kalangan rakyat negeri kita semasa mereka masih berada di bangku sekolah. Terima kasih kepada ahli panel keempat atas penjelasan yang begitu jelas dan padat. Nampaknya memang banyak betul pihak yang memainkan peranan dalam usaha ini. Saya ingin mengetahui, adakah pihak bukan kerajaan dan pihak kerajaan juga memainkan peranan dalam usaha ini? Pastilah ada. Hal ini kerana pihak NGO dan pihak kerajaan sering diumpamakan sebagai tulang belakang negara kita. Dalam usaha ini, mereka harus menganjurkan aktiviti-aktiviti atau program-program yang berlandaskan keagamaan. Sebagai contohnya, salah satu pihak NGO, Majlis Belia Malaysia, pernah bekerjasama dengan Institut Integriti Malaysia untuk menganjurkan program dialog dan bengkel pemberdayaan integriti dari perspektif pelbagai agama di Malaysia. Program ini adalah bertujuan untuk mewujudkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan amalan nilai-nilai integriti dalam kehidupan seharian selaras dengan ajaran agama, meningkatkan persefahaman, kerjasama dan saling menghormati antara penganut pelbagai agama di negara kita serta mengumpul cadangan untuk memantapkan pelantikan pembukaan integriti berlandaskan nilai-nilai agama dalam kalangan penganut pelbagai agama di Malaysia. Selain itu, pihak kerajaan melalui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia ataupun dipanggil JAKIM telah bertanggungjawab untuk menyelaraskan keseluruhan aktiviti yang berkaitan dengan pelaksanaan Islam Had Hari di Malaysia, sama ada di peringkat persekutuan ataupun di peringkat negeri. Contohnya, pihak JAKIM telah menganjurkan aktiviti ceramah penerangan, seminar dan penerbitan bahan-bahan bacaan demi menerangkan konsep Islam Had Hari kepada orang ramai. Untuk makluman para hadirin, Islam Had Hari ini merupakan teori kerajaan Malaysia pimpinan Abdullah Badawi, iaitu Perdana Menteri negara kita yang kelima yang berasaskan Islam daripada Al-Quran. Ini sahaja yang daripada perkongsian saya setakat ini. Terima kasih. Sungguh intelektual pemikiran saudara panel kita yang keempat. Memang tidak dapat disangkal lagi semua pihak harus berganding bahu untuk memastikan masyarakat kini menjadi masyarakat terdidik agama. Dengan itu, tamatlah sesi pertama kita dan kami akan meneruskan ke sesi kedua. Ya, sidang hadirin, kita masih berada dalam gelanggang forum 2021. Pada saat dan ketika ini, kita masih membincangkan agama sebagai pedoman hidup sebagai mauduk bual bicara kita. Dalam sesi pertama tadi, kita telah banyak membincangkan tentang soal agama yang begitu penting dalam kehidupan manusia. Namun, sedihnya kebanyakan remaja kini tidak lagi menghayati agama masing-masing dan tidak lagi takut terhadap balasan Tuhan. Dengan itu, untuk sesi kedua kita, saya ingin mendapatkan pendapat ahli-ahli panel kita dengan satu persoalan yang menerjah gawang minda, iaitu apakah kekangan anak-anak remaja untuk mengikuti ajaran agama? Dipersilakan mana-mana ahli panel untuk memberi penerangan. Saudari pengurusi, izinkan saya menyuarakan buah fikiran saya bagi persoalan ini. Ya, saudari, dipersilakan. Terima kasih saudari pengurusi. Pada pendapat saya, antara kekangan anak-anak remaja untuk mengikuti ajaran agama ialah pengaruh negatif media elektronik dan media sosial. Pengaruh media massa terhadap masyarakat sememangnya tidak dapat disangkal lagi. Masyarakat cenderung untuk melakukan perkara yang pernah didengar
atau dilihat di media massa kerana mereka mempunyai naluri ingin mencuba. Sebenarnya, sikap ingin mencuba ini adalah sikap yang baik, tetapi bukan semua perkara boleh dicuba semenang-menangnya. Mereka perlulah menilai kebaikan dan keburukan sesuatu perkara yang diperolehi melalui media massa. Keseronokan pengaruh media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan WeChat membutakan mata masyarakat kita terhadap ilmu agama. Mereka lebih gemar menghadap media-media elektronik canggih seperti telefon pintar ini sehingga lupakan tuntutan agama masing-masing. Contohnya, mereka lupa untuk menunaikan solat, ponting kelas-kelas agama dan tidak menjaga batas pergaulan antara lelaki dan perempuan. Penyalahgunaan media-media tersebut menyebabkan mereka mudah terpesong dari ajaran agama yang akhirnya memberi kesan negatif kepada mereka. Sekian sahaja hadirin sekalian. Kembali kepada saudari pengerusi. Terima kasih saudari, penerangan yang cukup bagus dan padat. Ahli panel ketiga pasti mempunyai buah fikiran yang tidak kurang hebatnya. Silakan saudari. Terima kasih saudari pengerusi majlis, ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati. Antara kekangan anak-anak remaja untuk mengikuti ajaran agama ialah sikapnya sendiri. Tafsirnya, remaja berkenaan terpengaruh dengan budaya hedonisme, menyebabkannya dahaga untuk keseronokan. Mereka tidak menghiraukan tentang baik dan buruk atau pahala dan dosa yang diperoleh daripada sesuatu perbuatan, asalkan mereka dapat memenuhi tujuan hidupnya, iaitu kesenangan dan kenikmatan. Mereka juga keras kepala dan tidak bersedia menerima nasihat ibu bapanya atau orang yang lebih tua daripadanya. Seterusnya, mereka juga mempunyai keyakinan diri yang rendah. Hal ini menyumbang kepada tahap motivasi dirinya yang terjejas. Situasi ini menyukarkan mereka untuk memperbaiki diri dan kembali ke landasan yang betul, iaitu dengan berpegang pada ajaran agamanya. Oleh hal yang demikian, mereka teruskan untuk melibatkan diri dalam aktiviti yang memberi keseronokan kepadanya, supaya membuat mereka merasa lebih baik tentang diri mereka, walaupun memiliki keyakinan yang rendah. Ia menjadi sumber motivasi palsu yang hanya membawa implikasi negatif terhadap fizikal dan mentalnya. Terima kasih saudari, penerangan yang sangat baik dan menarik. Para hadirin, demikian tadi merupakan perbincangan yang padat berhubungan kekangan anak-anak remaja untuk mengikuti ajaran agama. Selanjutnya, sebelum mengakhiri forum remaja pada hari ini, saya ingin mempersilakan rumusan daripada ahli panel mengenai tajuk kita pada hari ini, iaitu agama sebagai pedoman hidup. Mungkin saudari ahli panel pertama boleh berkongsi sepatah dua kata? Tentulah boleh. Pada pendapat saya, membentuk sebuah masyarakat adalah sama seperti membina sebuah bangunan. Seperti yang anda semua tahu, asas sebuah bangunan perlulah disiapkan terlebih dahulu dalam pembinaan tersebut. Maka, begitu jugalah dengan pembentukan masyarakat yang mesti dimulakan daripada dasarnya, iaitu didikan agama. Jadi, pelbagai pihak haruslah bekerjasama untuk memberikan didikan agama yang kokoh dalam kalangan masyarakat untuk menyokong kerajaan dalam merealisasikan wawasan kemakmuran bersama 2030 yang telah dilancarkan oleh Perdana Menteri yang ke-7, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Saya berharap agar setiap masyarakat haruslah bertanggungjawab memainkan peranan diri sendiri supaya memiliki agama yang kokoh dan seterusnya menjamin kestabilan politik. Itulah rumusan saya kepada topik forum hari ini. Saya pulangkan kepada saudari pengerusi. Terima kasih saudari ahli panel pertama. Kita dengar pula rumusan daripada ahli panel keempat. Dipersilakan saudara. Terima kasih saudari pengerusi. Jadi, selepas meneliti dan mengkaji isu ini hingga akar umbi, sudah terang lagi bersuluh bahawa terdapat pelbagai peranan yang perlu dimainkan oleh pihak-pihak selain ibu bapa dalam usaha memberikan didikan agama kepada rakyat negara kita. Sebagai contohnya, pihak NGO, pihak kerajaan dan educate institusi agama haruslah memperbanyak program
yang berasaskan keagamaan. Manakala, pihak masyarakat haruslah menyokong program-program tersebut. Selain itu, pihak guru ataupun pihak sekolah haruslah mengajar murid-murid tentang ilmu keagamaan semasa proses pembelajaran di dalam kelas ataupun semasa program pembangunan insan. Jadi, semua pihak haruslah menggembeng usaha dan berganding bahu untuk menjayakan usaha ini. Bab kata peribahasa, hati gajah sama di lapah, hati kuman sama di cercah. Kerja tapak tangan, niru kita tadakan. Dengan ini, harap rakyat yang berilmu pengetahuan dalam bidang agama dan cemerlang dari segi rohani dapat dilahirkan di Malaysia pada masa yang akan datang nanti. Ini sahaja yang daripada saya. Terima kasih saudara untuk rumusan yang begitu menarik. Para hadirin sekalian, demikian merupakan rumusan perbincangan daripada ahli panel yang dikasihi. Konklusinya, agama sebagai asas pembangunan masyarakat diharap dapat melahirkan generasi rabani bermoral dan beretika. Hanya dengan didikan agama yang sempurna, seseorang itu akan memiliki akhlak dan berbudi pekerti mulia di samping mengetahui batas hidup yang betul. Akhir kata, masyarakat haruslah didedahkan kepada ilmu-ilmu keagamaan bagi menyedarkan mereka bahawa mereka merupakan generasi yang menjadi pemangkin dalam kemajuan negara. Kelengkapan ilmu agama dalam diri membantu membentuk sebuah masyarakat harmoni yang hidup dalam keadaan saling hormat-menghormati. Oleh itu, para hadirin, jadikan agama sebagai pedoman hidup anda. Dengan itu, saya mengakhiri percara ini dan selanjutnya mohon mengundur diri. Sekian, terima kasih. Para hadirin dipersilakan untuk mengemukakan soalan kepada mana-mana ahli panel. Dipersilakan. Baiklah, kita mempunyai satu soalan daripada saudara Lim Yuming, iaitu semasa wabak COVID-19 berlaku, apakah peranan agama terhadap manusia? Ahli panel dipersilakan jawab. Mana-mana ahli panel? Terima kasih kerana mengeluarkan soalan ini. Pada pendapat saya, COVID-19 telah menyebabkan ramai rakyat Malaysia mengalami masalah kemurungan. Kemurungan boleh mengganggu aspek psikologi dan kesejahteraan sendiri. Ini akan menyebabkan kes COVID suicide meningkat pada hari ini. Jadi, agama penting dalam melahirkan kepercayaan dalam rakyat diri sendiri. Oleh itu, rakyat mempunyai harapan untuk meneruskan kehidupan mereka walaupun mengalami kesusahan dalam kehidupan mereka. Selain rakyat memerlukan agama untuk melahirkan kepercayaan dalam diri, selainnya negara kita juga memerlukan agama untuk melahirkan keberanian dalam diri mereka. Ini kerana mereka perlu mengorbankan diri sendiri untuk berjuang demi negara tercinta. Mereka terpaksa meninggalkan keluarga dan anak mereka supaya tidak merisikokan mereka. Dengan pegangan agama yang kuat, mereka akan bersemangat untuk berjuang dalam peperangan terhadap COVID-19 ini. Itulah jawapan saya. Terima kasih ahli panel pertama. Soalan seterusnya adalah daripada Madam, iaitu bagaimanakah dengan mereka yang tidak percaya dengan agama, iaitu golongan etis? Apakah pandangan ahli panel? Bolehkah saya menjawab soalan tersebut? Pengurusi, saudari pengurusi. Jadi pada pendapat saya, golongan etis ini, mereka tidak mempunyai pegangan agama yang kita tadi asyik sarankan tadi. Jadi pada pendapat saya, walaupun mereka mempunyai pandangan yang berbeza dengan kita, namun kita tidak boleh memaksa mereka lah untuk menerima agama-agama ini. Walaupun mereka mempunyai pandangan berbeza, sebab semua orang sebenarnya dibenarkan untuk mempunyai pandangan yang tersendiri kan. Jadi dalam peribahasa bahasa Inggeris dia ada cakap,
kamu boleh memimpin kuda itu kepada satu river, kepada satu sungai, tapi kamu tidak boleh maksa dia untuk minum air dalam sungai tersebut. Jadi, saya berpegang pendapat bahawa kita tidak boleh mengkritik mereka jugalah, tapi kita perlu macam menggalakkan mereka untuk menerima agama juga, sebab memang terbukti bahawa agama mempunyai amat banyak manfaat seperti apa yang telah ceritakan oleh ahli panel pertama, iaitu saudari KE tadi. Jadi pada pendapat saya, kita tidak boleh macam mengkritik mereka ataupun memandang rendah mereka. Kita perlu menghormati mereka, tapi kita boleh menggalakkan mereka untuk menerima ajaran agama. Itulah pendapat daripada saya. Terima kasih. Saya tambah isi. Dipersilakan saudari. Pada pendapat saya, walaupun seseorang itu tidak mempercayai agama, namun dia masih ada cara lain untuk memperoleh kepentingan agama. Seperti apa yang saya cakap tadi, agama dapat melahirkan keberanian dalam diri sendiri itu. Tapi bagi seseorang yang tidak mempercayai agama, mereka dapat memperoleh keberanian daripada sokongan ahli keluarga mereka. Itulah pandangan saya. Terima kasih, saudari. Soalan seterusnya diajukan kepada ahli panel ketiga, iaitu, pada pendapat anda, apakah punca utama kurangnya penghayatan dalam agama dalam diri individu pada masa kini? Dipersilakan ahli panel ketiga. Terima kasih saudari pengerusi pula, moderator. Jadi pendapat saya rasa bahawa punca utamanya ialah pengaruh negatif media elektronik dan media sosial. Hal ini kerana masyarakat pada masa kini mereka lebih gemar untuk menghadap media elektronik mereka untuk melayari media-media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp dan lain-lain lagi. Dan hal ini menyebabkan mereka lupa akan tuntutan agama mereka. Contohnya, mereka lupa untuk menunaikan doa harian mereka. Ada juga yang mereka sanggup untuk ponting kelas-kelas agama supaya dapat melayari benda-benda yang tidak berfaedah di media sosial. Dan yang lain pula, ada yang apabila berkomunikasi di media sosial bersama rakan-rakan yang berlainan jantina, mereka lupa untuk menjaga batas pergaulan antara lelaki dan perempuan. Jadi saya percaya bahawa penyalahgunaan media-media ini merupakan punca utama masyarakat terpesong daripada ajaran agama mereka, sehingga akhirnya ia membawa pelbagai kesan negatif terhadap mereka. Terima kasih saudari. Soalan seterusnya adalah daripada saudari Syirian. Okey, soalan tersebut ialah, kalau saya tak silap, tadi ahli panel keempat ada cakap bahawa pihak sekolah perlu menjalin hubungan yang baik dan bekerjasama dengan ibu bapa dalam memantau murid-murid agar mereka mematuhi ajaran agama. Bolehkah ahli panel keempat jelaskan sedikit lagi tentang penyertaan tersebut? Okey, jadi sebab pendapat saya adalah kerana kita semua tahu bahawa pelajar-pelajar kita seperti kita menghabiskan kebanyakan masa kita di dua tempat. Satunya adalah di sekolah dan salah satunya adalah di rumah. Jadi, terdapat pelajar-pelajar yang mereka macam menunjukkan perangai-perangai yang berbeza semasa berada di rumah dan di sekolah. Sebagai contohnya, mungkin akan terdapat pelajar-pelajar yang dia berpura-pura sebagai satu budak baik semasa berada di rumah. Mereka nampak macam mematuhi ajaran agama, menghormati ibu bapa semasa di rumah. Namun mereka melanggar ajaran agama dan mereka melakukan kegiatan-kegiatan buruk seperti merokok, berjudi, menagih dadah semasa berada di sekolah. Sekiranya ibu bapa tidak bekerjasama dengan pihak sekolah, mereka tidak akan tahu bahawa anak mereka tidak mematuhi ajaran agama. Jadi,
pihak sekolah perlulah sentiasa bekerjasama dengan ibu bapa dalam konteks ini. Sebagai contohnya, mereka boleh mengadakan hari terbuka untuk membuka informasi tentang keadaan anak tersebut semasa berada di rumah ataupun berada di sekolah. Dengan ini, mereka akan tahu sama ada anak-anak tersebut benar-benar mematuhi ajaran agama ataupun tidak. Dengan ini, mereka dapat bekerjasama untuk mengambil tindakan yang lebih efisien untuk menyelesaikan masalah sekiranya mereka mendapati bahawa anak-anak mereka tidak mematuhi ajaran agama. Ini sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih saudara. Terdapat soalan terakhir iaitu dari saudari Suan Hui, iaitu semasa musim COVID-19 ini, bagaimanakah ibu bapa boleh memantau pergerakan anak-anak dalam mematuhi ajaran agama jika ibu bapa tinggal berjauhan demi pekerjaan? Contohnya di Singapura lah pada musim COVID-19 ini. Dipersilakan ahli panel kedua untuk menjawab. Terima kasih kepada yang tanyakan soalan ini. Seperti mana yang saya telah tekankan, bahawa mengajar anak-anak dalam mematuhi ajaran agama itu perlu dipupuk sejak kecil, di mana sikap itu akan diperhatikan oleh anaknya tanpa segala teguran atau pemantauan daripada ibu bapa. Sekiranya ibu bapa masih perlukan kepastian, maka dalam era yang di mana teknologinya di hujung tangan kita, namun ibu bapa boleh menelefon anak-anak melalui WhatsApp video call pada setiap hari untuk bertanya khabar dan mengingatkan anak-anak tentang tugasannya untuk melakukan sembahyang. Sebagai alternatif lain, ibu bapa juga boleh meminta pertolongan daripada jiran atau saudara mara memerhatikan anak-anak sekali-sekala. Dengan ini, ibu bapa masih boleh memastikan anak-anak supaya melakukan perkara yang baik dan tidak bertentangan dengan ajaran agama walaupun tinggal berjauhan. Maka itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudari ahli panel kedua. Nampaknya kita tidak lagi mempunyai soalan dari pada hari ini. Dengan itu saya menamatkan forum pada hari ini. Terima kasih.